صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله نوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mata tertinggal tuan, macam mana nak baca kitab ni? Mata tinggal pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi membimbing kita sampai ke saat ini, sampai ke hari ini, waktu ini kita berada dalam surau ini, sama-sama kita solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati sisa baki umur kita ni, insya-Allah memandu kita ke jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah sirah kita Hayatus Sahabah oleh Al-Kandahlawi, dan saya ingat malam ni tak boleh lama tuan-tuan sebab ada urusan anak nak balik. Abi tak balik kan, Angah tak balik, kata dia. Kang nak balik jauh pula. Jadi Kang gak-gak Isyak masuk Kang, kita berhentilah insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan kita tengok ke satu lagi sahabat Nabi, seorang lagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-156. Kita sampai ke nombor 55. Yakni tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal ketika hendak diutus ke negeri Yaman, kelak pasti akan kamu temui ahli kitab. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal sebagai guru yang dihantar ke Yaman untuk menjadi tenaga pengajar
kepada orang-orang Muslim Yaman. Nabi pesan, nanti kamu akan berjumpa dengan ahli kitab, kata Rasulullah. Apabila kamu telah menemui mereka, maka ajaklah mereka memeluk agama Islam. Ahli kitab ni iaitu orang yang beriman dengan Nabi Musa AS melalui kitab Taurat dan kitab Injil kepada Isa AS. Jadi kalau kamu jumpa ahli kitab ni, ajak dia peluk Islam, kata Rasulullah. Apabila mereka menerimanya, katakan bahawa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat yang akan diambil daripada orang kaya dan dibagikan kepada kaum fakir yang ada di dalam golongan mereka. Kalau dia terima Islam, kata Nabi, beritahu dia Allah mewajibkan untuk menunaikan zakat. Di mana zakat tu diambil daripada orang kaya, beri pada orang miskin. Apabila mereka mahu menerimanya, jangan sampai kamu mengganggu mereka, dan takutlah kepada doa orang yang teraniaya, kerana doa mereka tidak akan terhalang sama sekali daripada Allah, iaitu doa itu makbul. Jadi pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika dihantar ke Yaman, nanti ramai itu ahli kitab. Pujuk dia, dakwah pada mereka masuk Islam. Kalau terima, suruh dia bayar zakat. Beri kefahaman tentang zakat. Zakat ni adalah harta orang kaya yang diambil untuk dikongsikan, diberikan kepada orang miskin. Kemudian kalau mereka menerima ajaran itu, maka jangan kamu ganggu mereka, kata Rasulullah SAW kepada Muaz. Dan akhir hadis ini, Nabi mengingatkan Muaz bin Jabal supaya hati-hati dengan doa orang-orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi, kerana doa orang yang dizalimi itu adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi doa-doa yang makbul yang Rasulullah sebut. 3 doa makbul tu. Pertamanya doa mak ayah, keduanya doa orang yang musafir, ketiganya doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Itu termasuk dalam doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis ini Nabi sebut satu, iaitu doa orang-orang yang teraniaya, yang dizalimi. Jadi orang, bila kita dizalimi orang, doa orang tu makbul sebenarnya. Tak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup syarat doa dia diterima, maka Allah Taala terima doa dia. Nabi sebut, takutlah kamu dengan doa mereka ini. Jadi bukan ini saja pesanan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ada lagi pesanan-pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tercinta ini, Muaz bin Jabal. Jadi siapa dia Muaz bin Jabal ni, tuan-tuan? Nama sebenar Muaz ni Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus, salah seorang daripada sahabat Nabi daripada Madinah, golongan Ansar, yang datang daripada salah satu suku terbesar Arab, iaitu suku Aus. Suku Aus. Dan Muaz bin Jabal ini diberitakan dia di antara orang yang terawal Islam, antara yang golongan awal Islam, di mana ketika dia Islam itu dia baru berumur 18 tahun. Umur 18 tahun, muda sangat, dan dia Islam kerana dia mendengar seruan dakwah ketika itu yang disampaikan oleh seorang lagi sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang ke Madinah kan untuk berdakwah, maka dia dengar kata-kata Mus'ab bin Umair ni, akhirnya dia masuk Islam. Dan dia di antara orang yang datang untuk perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama tu sikit kan, yang kedua tu yang 70 orang tu, termasuk di kalangan itu adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Dan Muaz bin Jabal ini salah seorang daripada sahabat yang menghafaz Al-Quran di zaman Nabi. Kita ramai, ada 6 orang. Di kalangan 6 orang tu, dia di antara salah seorang pemuda yang menghafaz Al-Quran. Dan dia dikenali di Madinah tu kerana ketampanannya. Dia cantik orang, rambut keriting, kulit putih. Orang pandang mesti terpesona lah, terpengaruh dengan dia. Sebab itu Nabi pilih menjadi salah seorang daripada pendakwah dan dihantar ke Yaman. Bukan kerana dia handsome,
tapi kerana kealiman dia. Keilmuan yang ada pada Muaz bin Jabal. Dan kerana kehebatan ilmu dia, kerana dia dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Muaz ni, dia dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah naik kuda dengan dia. Naik kuda pula. Itu di antara sahabat yang sempat menunggang unta bersama Nabi. Nabi bonceng. Dia duduk kat depan Muaz bin Jabal ni. Rasulullah membisik, "Wahai Muaz, aku suka, aku sayang kau ni sebagai sahabat. Bagus kau ni." Suka Muaz bin Jabal. Dia pernah duduk dengan Nabi. Pernah naik unta sama Nabi. Nabi dia dapat tarbiyah secara langsung sama dengan Anas bin Malik yang jadi anak angkat Nabi tu. Bukan anak angkat, duduk sama Nabi. Anas bin Malik. Jadi dia bila duduk dengan Nabi, maka banyak ilmu-ilmu yang dia dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jelas nampak mendahului orang lain. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebutkan, selepas ni tidak akan ada lagi lahir seorang bayi atau pemuda yang hebat sehebat Muaz bin Jabal. Mana apa tu tuan-tuan? Zaman tu dah Sayyidina Umar cakap, lepas ni tu dia tak ada lagi dah kalau lahir bayi atau pemuda yang hebat sehebat Muaz bin Jabal ni, tak ada. Cukup alim Muaz bin Jabal ni, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dah mengiktiraf Muaz bin Jabal menjadi tenaga pengajar, menjadi guru mengajar kaum muslimin. Ini kehebatan Muaz bin Jabal, walaupun ketika itu ketika usia mudanya. Dia muda lagi. Dia muda lagi Muaz bin Jabal. Dan dia wafat pada meninggal dunia pada tahun 28 Hijrah. Umur muda lagi. Pada ketika itu dia berusia 33 tahun. Kerana apa? Kerana ketika itu wabak taun menyerang Madinah dan dia kena penyakit taun wabak itu, akhirnya dia syahid, meninggal dunia pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Muda lagi dah, macam muda. Dan bukan sedikit puji-pujian orang terhadap Muaz bin Jabal ini, sahabat Nabi ini. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "A'lamu ummati bil halali wal harami Muaz bin Jabal." Nabi sebut yang tu, bukan orang lain. Nabi sebut. Orang yang paling alim, yang paling mengetahui hal halal dan haram di kalangan umatku adalah Muaz bin Jabal. Nabi sebut. Nabi sebut lagi, "Istaqri'ul Quran min arba'." Belajarlah kamu Quran. Nabi sebut di Madinah. Belajarlah kamu Al-Quran daripada 4 orang ni, Nabi sebut. Bin Mas'ud pertama, daripada Ibnu Mas'ud, Wasalim maula Abi Huzaifah, dan Salim maula Abi Huzaifah, 2 Nabi sebut. Kemudian wa Ubay bin Ka'ab yang ketiga, dan yang keempat Muaz bin Jabal. Kau nak ngaji Quran, kata Rasulullah, ngaji daripada 4 orang. Itu membayangkan betapa kehebatan Muaz bin Jabal ni pada pandangan orang-orang Madinah ketika itu. Dan Muaz bin Jabal yang diceritakan oleh Yazid bin Qutaib, kata dia, satu hari aku pernah masuk ke sebuah masjid di Hims, satu daerah di Basrah, di Damsyik, aku masuk ke masjid, kata Yazid bin Qutaib ni, kemudian aku nampak seorang pemuda berambut keriting sedang dikerumuni oleh orang ramai. Pemuda ni tampan, rambut keriting, orang keliling, kumun dia. Bila dia bercakap, kata Yazid bin Qutaib ni, seolah-olah keluar nur dan mutiara daripada mulut dia. Macam ada cahaya dan mutiara yang keluar daripada mulut dia. Bahasanya sangat indah, kata Yazid bin Qutaib. Bahasa yang cantik. Kemudian ilmu yang keluar daripada mulut itu cukup berharga. Congang Yazid bin Qutaib ni. Maka aku bertanya kepada orang di sebelah aku, siapa pemuda ini? Lantas orang tanya itu menjawab, itulah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Abu Muslim Khawalani pernah menyebutkan dalam satu kisah. Kata dia masuk
ke sebuah masjid di Damsyik. Dia masuk. Dalam masjid tu dia tengok ada 30 ke 50 orang dalam satu halaqah. Satu halaqah ni kita panggil perkumpulan yang membincangkan ilmu. Dan ramai-ramai tu ada seorang pemuda. Nampak lain. Sorry muka cantik orang kan. Bila halaqah perbincangan ni ada masalah ya, tak payah settle masalah persoalan, dia memandang orang muda ni. Bila budak muda ni senyap ya. Senyap ya kata Abu Muslim Khawal ni. Dia senyap ya. Bincang. Bila tak lapis nak selesai satu masalah, orang ramai akan pandang ke pemuda ni. Maka pemuda tu akan settlekan masalah. Maka Abu Muslim pun heran, siapa budak muda ni? Tanya orang ramai. Itulah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal. Hebat Muaz bin Jabal ni tuan-tuan. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak melepaskan dia ke Yaman, antara lagi pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sebelum Rasulullah hantar ke Yaman. Hadis cukup masyhur. Dalam hadis Nabi tanya Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, nanti sesampai kamu ke Yaman, dengan apa kau nak berhukum?" Dengan kitab Allah. Nabi tanya lagi, "Kalau tak terdapat dalam kitab Allah, dengan hadis Rasulullah. Kalau tak ada hadis, dengan ijtihadku ya Rasulullah." Rasulullah dengar senyum. Memang layak kau dihantar jadi guru. Sebelum Muaz bin Jabal berangkat, Nabi pegang tali tali kekang unta tu. Nabi pesan, "Wahai Muaz," kata dia, "selepas ni kita tidak akan berjumpa lagi." Menangis Muaz. Sebab dia tahu Nabi cakap ni bukan main-main ni. Dia pandang Rasulullah menangis dia. Rasulullah boleh sebut itu, "Ya wahai Muaz, lepas ni kita takkan berjumpa lagi." Menangis Muaz. Benarlah apa yang Rasulullah sebutkan. Rasulullah wafat ketika Muaz di Yaman. Ini antara sahabat yang tak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muaz di antara orang yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan meninggalkan satu doa yang selalu kita baca lepas solat. Lepas solat tuan, doa ni jangan tinggal. Inilah pesanan Rasulullah kepada Muaz, "Wahai Muaz, jangan tinggalkan doa ni." Apa doa dia tuan-tuan? Doa yang biasa kita baca, cuma tak tahu asal-usul dekat mana, kan? Mana datang cerita iaitu doa yang Rasulullah bacakan, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik." Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku ala zikrika, untuk ingat pada Engkau, untuk zikir pada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husna ibadatik, dan mencantikkan lagi ibadahku kepada Engkau. Ketika Rasulullah lepaskan Muaz bin Jabal, Rasulullah pun sebut berdoa, "Ya Allah, wahai Muaz, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu daripada bahaya di bahagian hadapanmu, belakangmu, kiri, kananmu, atas dan bawahmu. Semoga Allah menjauhkan kamu daripada kejahatan manusia dan jin." Nabi doakan Sayyidina Muaz bin Jabal. Dan Muaz bin Jabal ni di antara sahabat-sahabat Nabi yang muda tetapi dah punya daya pemikiran yang cerdas. Cerdik, dia menangkap ilmu. Orang muda yang menangkap ilmu. Kita tengok Muaz ni tuan-tuan, Sayyidina Muaz ni dia masuk Islam ketika dia usia 18 tahun. Maknanya ketika umur 18 tahun tu dia dah timbul semangat dia nak mengaji ilmu agama ni. Kemudian dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi pun puji, "Kamu ni di antara umat aku yang paling hebat mengetahui halal haram ni, Muaz bin Jabal." Jadi anak-anak kita umur 18 tahun tu belum terlambat lagi tuan, belum terlambat lagi. Kan? Belum terlambat lagi. Tapi alangkah baiknya kalau seawal usia anak tu muda, daripada sekolah rendah lagi dah didekatkan dengan suasana-suasana keagamaan. Supaya dia membesar dengan suasana itu, bila dia terasing daripada suasana itu, dia sendiri merasa janggal. Dia rasa pelik.
Jadi biasanya anak-anak macam ni lah yang akhirnya menjadi guru, menjadi tok guru. Menjadi tok guru. Kita ramai jumpa budak-budak macam tu. Budak-budak sebaya kita dulu, saya selalu sebut kat sahabat, ambil the stick, gantung kat leher. Habis semua hutan dia masuk, semua burung tembak dijontik Merubah habis. Burung kelicap yang kecil tu pun daging sikit kat semoleh pun habis. Ampuh di plastik tu saya zaman saya lah dulu tu. Kan kejam betul kan. Di antara pembidik terbaik di Bukit Rokan tu. Punai kau apa kau habis. Burung tak kena tak boleh makan pun habis kita sapu. Zaman kita. Tapi ada budak-budak yang dia tak macam tu. Ayah buat pergi pondok. Dia membosak kat pondok. Walaupun kanan kat pondok tu dia tak ada baca buku kitab tuan-tuan dia kecil ki. Bekerja. Balik kan abah pun rasuah. Kat pondok tu bagi makan ayam goreng, bagi makan es krim. Dia pun seronok di pondok. Besok pondok asalnya bukan nak ngaji. Dia seronok jumpa kawan-kawan main. Tapi berkat kawasan itu, tempat orang mengaji. Budak memang tu lah kerja kan. Biar dia bekerja-kerja. Sekurang-kurangnya kita merapatkan dia. Dudukkan dia di suasana begitu. Lama-lama esok dia akan membesarkan dia akan sedar. Mula-mula dia minum ais krim. Dia rasuah. Dia besar sikit, dia dongar. Akhirnya lembut jiwa dia. Kan daripada dah tua-tua baru kita nak bawa susahlah. Masa kecil tu senang. Kan? Saya tuan-tuan terpengaruh dengan masa di pondok Tampin Syekh Rauf tu. Ramai anak-anak yang mengaji di situ. Di antara anak-anak mengaji tu sekarang dah jadi tok guru dah. Dah mengajar dah kat pondok Ustaz Sofan. Ustaz Sofan ni kan anak murid pada Ustaz pada tuan guru kita kan Syekh Abdul Rauf Nurrain. Dulu saya balik Mesir, saya terus mengaji kat pondok tu. Sekejap dengan dia. Jumpalah budak-budak anak-anak kecil ni. Sekarang di antara mereka ada yang balik daripada Turki, dah mengajar. Dah mengajar ceramah sini kat Seremban, sekitar Seremban. Dia dekat dengan suasana itu tuan-tuan. Jadi anak-anak kita pun sepatutnya macam itulah. Besok dia sendiri rasa janggal. Bila dia masuk satu suasana yang... Jadi anak-anak macam ni yang akhirnya membesar, minat dengan agama. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang belah pantai timur. Sampai kita budak kita sendiri pun kalau datang dari Kelantan Terengganu, ni mesti dah alim ni, orang alim. Sebab suasana tu biasa. Pondok-pondok ni banyak. Banyak pondok-pondok mengaji ilmu di pantai timur. Pantai barat banyak pondok juga, tapi pondok menunggu bas. Dia beza tu lain, dia tak ada kitab kat situ. Dia mula-mula tak ngaji kitab, lama-lama dia pun terpengaruh ngaji. Sebab tu sahabat-sahabat kita daripada Terengganu Kelantan ni, kitab ni biasa kat orang. Itu yang dilalui oleh Muaz bin Jabal. Jadi anak-anak kita tuan rapat dia kan mudah-mudahan lepas itu berkat pondok, berkat duduk situ tok guru tu dapat dia Allah Taala timbulkan kemahuan. Jadi Muaz bin Jabal ni tuan cerdik kita tengok antara kisah dia yang kita baca dalam banyak-banyak kisah ni kan Muaz bin Jabal ni siri dakwah dia di Madinah antaranya dia tak macam orang lain sebab dia ni pendiam. Muaz bin Jabal ni dia pendiam tapi dia bertindak dalam diam. Satu hari ketika di Madinah dia melihat salah seorang orang yang susah nak mengambil Islam. Dakwah semua Madinah semua masuk. Ada seorang tinggal nama dia Amru bin Jamuh. Kita tengok dalam siri buku banyak cerita Amru bin Jamuh ni. Amru bin Jamuh ni orang tua. Orang tua ni payah sikitlah. Kan ada seorang tua lah. Kita semua sama tua kan. Kalau orang tua tak ada betul dah. Kau lah dan lu makan garam macam tu jawapan orang tua. Inilah yang dia saya oleh tak boleh buat macam ni dah Wan. Tak ada dah. Dan lu makan garam. Kan kita pun ialah Wan nak makan garam dulu nak buat macam mana. Macam tu lah kita kan. Inilah Amru bin Jamuh ni payah. Akhirnya Muaz bin Jabal ni dia pakat dengan anak Amru bin Jamuh yang dah masuk Islam. Amru bin Jamuh ni ada satu patung patung sembahan ni, ada rumah sembahan ni letak patung tu, Manata dia sebut patung tu. Jadi dia malam sebelum tidur dia pun masuk dekat ruangan ibadah dia beribadah sembah patung tu. Belum tidur tu kita tak buat itu tu kan. Orang sembah berhala masuk sebelum tidur sembah patung. Dia keluar daripada rumah sembahan tu, datang anak Amru ni dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kita angkat patung ni berdua. Dia angkat patung tu letak dari tampik pembuangan sampah.
Semua dalam lembah tu kan. So kita dah tengok dah tak ada patung ni. Mana nak beli patung? Pagi bangun pagi patung tak ada, Tuhan dah hilang. Dia pun cari Tuhan ni pagi-pagi. Akhirnya dia jumpa di kawasan pembuangan sampah. Apa nak pergi sini ni? Dibasuh balik patung tu, dipakai pakaian lawa. Lawa pakaian. Malam kan dia beribadah balik, sembah patung. Dia masuk tidur yo, anak dengan Mu'adh bin Jabal ambil angkut, campak lagi dalam lubang sampah. Pagi saya tengok dah tak ada Tuhan lagi. Dia pun heran, mana Tuhan aku pergi malam-malam ni dia. Dia cari Tuhan, jumpa lagi tempat buang sampah. Dia pun bawa kali kedua, mandi-mandian, bersih-bersihkan, dia pun kata kat Tuhan ni. Wahai Tuhan, lain kali kalau ada orang yang nak dongki kat kau lawan lah dia, kata dia. Dia sangkut podang. Kat tangan Tuhan itu, patung, podang. Kan kau orang datang nak angkat kau tabeh lah orang tu. Tak podang. Kan kau Tuhan, kata dia. Dia pun masuk tidur, datang di Mu'adh bin Jabal dengan anak Amru ni. Bawa kali lagi teruk, di pagi nak buang tu dia tengok, jumpa bangkai anjing seekor. Diletak bangkai anjing tu betul-betul kat dada patung tu. Macam berpoluk lah. Letak ke lubang sampah sekali. Amru bin Jamuh bertarik pergi, mana pergi Tuhan ni? Tengok-tengok Tuhan ni sedang berpoluk dengan bangkai anjing. Dia pun sebut, kalau kau Tuhan takkanlah sampai kau poluk dengan anjing dalam lubang sampah lah tu. Salah kau bukan Tuhan dia. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Itu Mu'adh bin Jabal. Dia tak ada cakap, tapi dia bertindak berdasarkan kecerdikan. Sahabat Nabi yang mulia Mu'adh bin Jabal. Itu kisah Mu'adh bin Jabal sedikit tuan-tuan. Tentang hidup dia meninggal dunia kan ketika umur 33 tahun, muda lagi, kerana penyakit Ta'un. Okey tuan-tuan, kita pergi yang nombor 56 tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukarkan nama Abdul Syar. Abu Nuaim meriwayatkan bahawa Husyab Zi Zalaim berkata, setelah dakwah Rasulullah SAW berkembang dengan pesat, kira-kira ada 40 orang pemuda yang diketuai. Apa pula ketua? Kira-kira 40 orang pemuda yang diketuai oleh Abdul Syar ingin bertemu dengan Rasulullah. Bukan diketahui. Yang ingin diketuai oleh Abdul Syar ni ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah dengan membawa surat. Surat siapa? Surat Husyab Zi Zalaim ni. Husyab Zi Zalaim ni hantar 40 orang, cari orang nama Muhammad mengaku Nabi ni, kau bawa surat aku ni bagi ke orang. Siapa ketua? Abdul Syar. Abdul Syar. Jadi dia pun cari Rasulullah, bawa surat tu. Sampai di Madinah, Abdul Syar pun bertanya kepada orang ramai yang ada dalam majlis Nabi tu, siapa sini yang nama yang Muhammad? Akhirnya orang pun tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Syar bila melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas dia pun bertanya, bagaimanakah ajaranmu yang kamu bawa itu? Apa yang kau bawa wahai Muhammad? Dia cerita sikit ajaran kau tu. Jika memang benar aku akan mengikutinya. Kalau betul ajaran kau ni, nampak betul aku ikut kau. Kalau tak aku tak ikut. Maka Nabi SAW pun bersabda, aku menyeru kamu untuk mendirikan solat. Nabi sebut ajaran aku ni, aku nak kau, aku seru kau supaya mendirikan solat, menunaikan zakat, mencegah segala bentuk pertumpahan darah, serulah mengerjakan kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Semua yang baik-baik. Bila Abdul Syar dengar, sungguh ajaran ini sangat baik sekali. Dia suruh semayang, suruh bayar zakat, suruh cegah, elakkan pertumpahan darah, suruh orang buat baik dan cegah orang buat jahat. Kata Abdul Syar, ajaran kau ni sungguh baik, sangat baik. Ulurkan tanganmu untuk ku bai'ah. Maknanya Abdul Syar minta tangan Rasulullah, dia nak berbai'ah. Berbai'ah ni maksudnya berjanji setia akan mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbai'ah memeluk agama Islam, maka baginda bertanya kepada Abdul Syar ni, siapakah nama kamu? Dia dah bai'ah dengan Rasulullah.
Allah tanya, kau ni siapa nama? Kata Rasulullah. Dia pun jawab, Abdu Syar. Namaku adalah Abdu Syar. Artinya hamba kejahatan. Oh iya, kalau orang nama hamba kejahatan tu kita panggil hamba kejahatan. Macam nak bunyi kan. Abdu tu hamba, Syar tu kejahatan. Hamba kejahatan. Memang jahat dah. Tapi tak boleh tuan, dalam orang Arab ni dulu macam orang Melayu kita juga. Bukan nak katakan berkebeleri itu kurang bona, bukan perbendaharaan kata itu kurang. Orang dulu-dulu dia suka ambil nama-nama ni berdasarkan nama-nama binatang kan. Bukan nak suruh jadi binatang tapi nak ambil sifat yang ada pada binatang. Kilap kan. Ada orang yang Nabi nama kilap. Kilap ni anjing kan. Kena setianya anjing tu. Asad, singo. Bukan nak benar apa singo tapi berani singo. Kan. Nama-nama polik. Sa'labah. Sa'labah tu musang. Kan. Jadi banyak nama-nama. Sama juga macam kita kan. Zaman dulu-dulu. Apa yang nampak, bola nama tu. Nampak baldi nama tu. Kalau lahir halus tu, minta maaf kerana makcik nama saya selalu nama halus dia selalu jumpa kat kampung. Ramai nama halus. Pergi mana mak? Kau hantar duit nama makcik halus. Halus. Dia lahir kocut apa ni halus ya? Nama halus binti. Oh dulu kan. Kecut. Dia lahir kocut ya bagi mau kecut. Besok tu nama banyak tuan. Sebenarnya nama-nama ni pun bila namanya tuan kena tukar. Ini Nabi ajar ni, nama tu tak bagus. Nama kata Rasulullah, nama kau siapa? Abdu Syar. Jawab Rasulullah, namamu ku ganti dengan nama Abdu Khair. Maknanya hamba kebaikan. Kemudian bagi dia membalas suratnya, Hushab Zizalaim melalui Abdu Khair. Setelah dibacanya maka dia memeluk agama Islam. Balik ya Abdu Khair ni, dia bagi surat Rasulullah kepada Hushab Zizalaim. Yang hantar surat ni, Nabi balik surat dia. Lepas dia baca surat Nabi, masuk Islam. Jadi kok nama-nama tu kono tukar nama tu. Sebab tu jangan menamakan anak kita. Nama tu kan dalam hadis Nabi sebut sebaik-baik nama Abdul apa? Abdul Rahman ada kan? Antaranya kan Muhammad Abdul Rahman kan kot Abdul Rahman semua nama sekarang. Elak kita. Tapi nama-nama yang elok lah. Jangan nama-nama yang akhirnya nanti. Dulu ada seorang perempuan daripada sini. Ketika itu Qadi Gombau datang mengajar di Bukit Rokan peringkat 2. Saya ingat di surau tu. Dia ceramah kat situ. Saya datanglah Muhammad Rasul. Dia kata ada seorang ibu datang ke Gombau. Saya tingkatan 1 kan. Tahun bila wallahualam. 86 tingkatan 5. Tolak 3 orang tolak 4 kan. Apa tu? 81 2 tahun 80-an lebih kurang. Ada seorang Qadi ni berceramah di Bukit Rokan. Dia sebut selama saya bekerja, saya tak pernah jumpa nama ni. Sebab dia nak nama tu nama Arab ke kata. Dan saya tahu ni orang ni jarang datang masjid tak mengaji. Sebab datang masa nak kahwin anak itu, pejabat dia Gombau tu nama anak pelik. Nama anak pelik. Nama anak Nurul Fasiqah. Cahaya kefasikan. Dia nak ambil qaf itu. Nur apa nama anak? Nurul Fasiqah. Oh sedap nama Tak tahu Fasiqah tu fasik. Ingat gitu. Masa tu tingkatan 1 tu. Itu tahu lah nama macam Abdul Syar tadi. Jadi nama anak-anak kita tu biarlah nama-nama yang besok tuan-tuan ngaji kitab Jawharatul Mauhub kan. Jawharatul Mauhub dalam kitab tu ada sebut tentang di akhirat besok orang akan dapat habuan dengan nama. Paling tidak pun nak keluarkan daripada neraka ni Allah Taala tanya. Kan. Nama sama tak dengan nama orang alim, nama para sahabat? Ada nama sama? Kan banyak dalam bab apa tu? Tanya dia berkawan tak orang alim? Tak, kata malaikat. Allah Taala cari nak sayang pada hamba nak keluarkan. Jadi kawan tak orang alim? Tak kawan ya Allah. Kalau tak berkawan tak apalah. Dia tak duduk tak rumah serumah, duduk sebelah rumah orang alim. Tak ya Rasulullah dia tak ya Allah dia tak duduk sebelah rumah orang alim. Dia pernah tak makan sejambar? Makan sejambar pun ambil kira. Tak pernah. Last katanya nama sama tak? Ada tak nama sama dengan mana-mana orang? Orang yang minta hati aku yang orang alim-alim ni. Sampai gitu sekali. Maknanya nama ni pun ada habuan dia sendiri. Sebab tu nama anak kita selawatnya biarlah letak ada Abdu. Kalau Abdu tu hamba dekatkan dengan nama-nama Allah yang 99 tu.
Atau kalau ada Muhammad SAW, taklah Muhammad apa kau. Kan? Itu atau nama-nama yang masyhur, nama sahabat Nabi, nama isteri Nabi. Allahu a'lam. Itu tentang Abdul Syaf. Ni kadang-kadang nama pelik sekolah ni. Kita nak nyebut pun tak berhenti. Rombongan Abdul Qais ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu lagi hadis dan lepas tu kita berhentilah. Insya-Allah masuk. Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika rombongan Abdul Qais datang ke tempat Rasulullah sallam, baginda berkata, aku ucapkan selamat datang bagi rombongan Abdul Qais. Jawab mereka, ya Rasulullah, sesungguhnya dengan sebab Bani Mudhar maka kami tidak dapat sampai ke tempat engkau ini kecuali pada bulan yang mulia. Kerana itu ajarkan kepada kami suatu amalan yang dapat membawa kami ke dalam syurga dan kami akan menyeru kaum kami untuk menganutinya. Jadi Abdul Qais suku Arab yang nak jumpa Nabi tapi dia dihalang oleh suku Bani Mudhar ni. Suku Abdul Qais ni tak dapat sampai. Maka dia kata, ya Rasulullah, kata aku boleh sampai ke kawal tapi Bani Mudhar ni menghalang aku. Tak boleh kami sampai pada engkau kecuali pada bulan yang mulia ni. Maka kata dia, ajarkan kepada kami satu amalan yang dapat membawa kami ke dalam syurga dan kami akan menyeru kaum kami untuk menganutinya. Ya Allah, kau ajarlah amalan yang kami boleh masuk syurga. Mendengar keluhan mereka, Rasulullah SAW segera berkata, aku perintahkan kepada kamu 4 perkara dan jauhi 4 perkara. Jadi suku Abdul Qais ni minta kat Nabi amalan yang boleh bawa masuk syurga. Nabi pun tengok sian, Nabi pun sebut, aku perintahkan kau 4 perkara, kau jauhkan 4 perkara. Apa perkara tu? Pertama, berimanlah kamu kepada Allah dengan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman ni maksudnya beriman dengan memenuhi tuntutan iman itu sendiri. Dia tak sempurna iman kalau sekadar mengucap syahadah, mengakui dalam hati Allah itu Tuhan. Tuntutan iman tak dibuat. Itu tak dinamakan beriman sempurna iman. Kemudian Nabi sebut lagi, dirikanlah salat. Tunaikanlah zakat. Berpuasalah di bulan Ramadan dan infakkan 1/5 bahagian daripada ghanimah harta perang kamu. Kamu ada harta, 1/5 kamu infakkan. 4 perkara. Dan aku larang kamu dalam 4 perkara iaitu jauhi minuman keras. Baik yang daripada perahan anggur, gandum, kurma, minuman yang memabukkan. Kan ada umpet tu. Nabi sebut larang 4 perkara iaitu jauhi minuman keras daripada anggur, daripada gandum, daripada kurma dan minuman-minuman lain yang memabukkan. Rasulullah pesan kepada Abdul Qais. Kalau kamu nak masuk syurga, kata Rasulullah, buat 4 perkara ni, tinggalkan 4 perkara. Jadi makna bila sebut macam tu, orang yang nak ke syurga Allah ni, dia mesti beriman, kemudian dia memenuhi tuntutan iman itu sendiri. Memenuhi tuntutan iman tu. 2, dia mesti tunaikan solat. Orang tak nak semayang ni macam tak nak masuk syurga Allah Ta'ala ya sunat. Macam tak yakin dengan syurga Allah. Tak nak masuk syurga tu. Termasuk orang tak bayar zakat dan tak puasa. Ni di antara 4 amalan yang Rasulullah ajar. Kalau tak puasa, tak bayar zakat, tak beriman, tak nak mengimpakkan sebahagian harta yang ada, galaplah masa depan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Galaplah. Kalau dia tuan-tuan 2 ya. Tempek lepas kita mati tak, bangun tak akhirat tak, syurga neraka ya. Tak ke neraka, syurga, tak ke syurga neraka. Jadi nak ke syurga, inilah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih solat. Solat tu tiang agama kita kan. Benda yang paling asas sekali. Kalau tak sembahyang macam mana nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup kuliah malam ni dengan satu hadis. Nabi ada cerita tentang hadis yang panjang. Tuan-tuan tengok dalam hadis Imam Tirmizi. Saya ingat dalam Bahrul, saya ingat bukan dalam Bahrul Mazi ya. Imam Tirmizi, Muhammad Isa At-Tirmizi. Dalam hadis tu Rasulullah satu pagi tu Rasulullah sedang
berikan galakkan kepada sahabat-sahabat Nabi berjihad dalam bulan Ramadan. Pagi tu Nabi bagi semangat sahabat-sahabat nak berjihad. Bulan Ramadan, lapar, haus lagi, Nabi beri semangat supaya berjihad. Nabi sebut barang siapa yang berjihad dan syahid nanti dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala, akan kurniakan kepada dia Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah ni siapa tuan? Ainul Mardiyah ni bidadari paling cantik sekali. Bidadari tu dah cantik dah. Dalam syurga dia macam ketua, mem besar dalam syurga tu. Kita ambil bahasa Piramli kan, mem besar dalam rumah ni, dia dalam syurga dia ketua. Ainul Mardiyah. Allah sebut syahid, dia akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala Ainul Mardiyah. Maka ketika tu ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, macam mana Ainul Mardiyah? Siapa Ainul Mardiyah ni?" Allah ceritalah dari panjanti sini. Lepas tu dia, pemuda ni pun malu lah. Nak tanya lebih lanjut, dia tahu macam tu je. Dia nak tanya tapi tengok sahabat lain senyap ya. Orang muda. Kan nak tanya tentang perempuan malu kan, dia pun diam. Kan diam. Ketika waktu zuhur masuk, kebiasaan Nabi akan buat qailullah kan. Qailullah ni tidur sebelum zuhur. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Sebelum zuhur tidur dulu. Supaya zuhur kan semayang kita semangat. Taklah roti-roti. Taklah lapis bagi salam nak pergi tidur. Tidur dulu. Kan bila kita semayang zuhur kan kita semangat. Pemuda ni pun tidurlah. Rasulullah, sahabat-sahabat tidur. Dalam tidur tu dia bermimpi. Mimpi. Kemudian terjaga. Jaga tengok, tampik balik nampak seorang perempuan. Cukup cantik paras rupa dia. Tanya, "Di mana aku sekarang ni?" "Kamu sekarang di syurga." Dia pun teringat sabdaan Nabi itu. Dia kata, "Kamu ke Ainul Mardiyah?" "Bukan," kata dia. "Aku bukan Ainul Mardiyah," kata dia. "Aku penjaga ya. Dekat sana ni aku penjaga ya." "Oh, penjaga dah macam ni. Cantik dah tengok penjaga ya." Macam pengawal tu lah. Kat sekolah tu kan, jadi pengawal keselamatan depan tu yo. Jaga ya hari ni aku jaga ya ni, kata dia. "Oh, kau jaga dia, bukan aku. Nak jumpa Ainul Mardiyah aku ikut bawah." Kan? Bawah pokok lah. Maka pemuda ni pergi. Sampailah di sebuah pokok yang rendang, ada orang seorang duduk. Dia tanya lagi, "Kamu ke Ainul Mardiyah?" Aku bukan Ainul Mardiyah, aku pengasuh dia ya." Jaga dia macam apa? Bukan gundik, apa istilah dia tu tuan? Babysitter pula. Pelayan-pelayan ni. Pelayan-pelayan dia bukan kata dia. Kalau nak jumpa Ainul Mardiyah masuk mahligai tu. Yang nombor 2 tu lagi cantik berkali ganda daripada yang pertama tadi. Ini bukan Ainul Mardiyah. Macam mana cantik dia nak lagi rasa, macam mana dia cantik ini? Dia cantik dah ni. Rupa bau taraf pelayan bau. Dia masuk mahligai tu. Tengok orang sedang macam mengelap kerja, ngelap-ngelap bersihkan. Dia pun beri salam. "Kamu ke Ainul Mardiyah?" kata dia. "Tak, aku bekerja dalam mahligai ni. Bukan aku Ainul Mardiyah." "Wih, lagi lawa lagi berdua orang tadi." "Macam mana pula Ainul Mardiyah ni lawa?" Dia pun jalan merayap-rayap mahligai tu, jumpa seorang sedang duduk. Malu. Dia pun tanya, "Kamu ke Ainul Mardiyah?" "Ya, sayalah Ainul Mardiyah yang dijanjikan oleh Allah. Saya diciptakan untuk kamu." Dia pun pergi. Dia pergi nak dokek, "Kamu tak boleh dekat kerana kamu belum lagi syahid." Ainul Mardiyah kata dalam hadis, "Kamu tak boleh dekat dengan aku sebab kamu belum lagi syahid." Dia pun tersentak, terjaga. Tengok Allah tidur mimpi rupa macam real tadi. Tapi selawar-lawar orang tengok 4 kali ganda. Nanti dia pun lepas zuhur tu dia pun masuk dalam tentera Islam, mengikut Nabi, berjuang dengan bersungguh-sungguh. Dalam perjuangan tu, dalam peperangan tu, sambil-sambil lontar-lontar tu dia terfikir Ainul Mardiyah ni. Dia belah kumpulan musuh, gam, syahid. Syahid dia. Ketika petang Rasulullah tengok, kebumikan, ambil jasad sahabat-sahabatnya syahid, kebumikan. Ketika berbuka puasa, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya ada seorang pemuda yang telah bermimpi bertemu dengan Ainul Mardiyah yang kau kuliahkan pagi tadi. Tapi dia berpesan kepadaku, ya Rasulullah, supaya jangan bercerita kepadamu kecuali sesudah syahidnya." Rasulullah senyum. Rasulullah tahu. Senyum. "Di mana dia sekarang ya Rasulullah?" kata sahabat. "Sesungguhnya
dia sekarang sedang berbuka bersama Ainul Mardiyah dalam syurga Allah. Ha. Sahabat-sahabat tercengang. Jumpa dia Ainul Mardiyah. Jadi tak pek Ainul Mardiyah dah kalau sembahyang subuh pukul 8. Dia apa Tapi bukan orang sini, saya banyak orang-orang belah lain. Bila letak antara masjid RM1 masuk ni gaji RM10,000 ni. RM1 antara masjid tu. Macam nak dapat Ainul Mardiyah? Ni itu bukan jalan-jalan orang. Jadi orang yang ibadah dia, lebih ibadahnya, lebih takwa ni. Orang ini orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan sedikit cerita itu dapat memotivasi kita untuk lebih rajin, tekun beribadah. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita, kesalahan kita dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkati keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan ya.